Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya adakan jumpaan sekitar 2 jam tadi dengan semua ketua-ketua cabang di Perak, mendengar pertama tentang persiapan mereka untuk menghadapi pilihan raya, dan keduanya tentang isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Tentunya isu utama, walaupun LCS itu di Perak, di Lumut, ya, yang jadi satu skandal skala besar, tetapi ketua-ketua cabang banyak menekankan isu rakyat, isu kos sara hidup dan harga barang yang tak terkawal. Walaupun pelbagai jawatan dibentuk, pelbagai menteri dan kementerian, pelbagai jawatan penyelarasan dari kuasa tindakan dan jawatan jihad, tetapi kesannya sangat lemah. Jadi kita lihat perencanaan kerajaan sangat lembat dalam hal ini, dan ia juga terkait dengan isu-isu pengurusan dan tata kelola kerajaan. Umpamanya soal keengganan untuk melepaskan import dengan sekatan-sekatan yang ada, walaupun EP dikurangkan sekarang ini, permit diadakan, lesen yang mempersulitkan, dan peniaga-peniaga banyak yang mengeluh kepada saya kerana syarat-syarat terlalu ketat, pengawalan yang berlebihan. Umpamanya kalau sudah mau cek stok beras, setiap hari kena buat laporan dan catatan. Dan bagi peniaga-peniaga kecil, ini satu yang sangat membebankan. Dia tidak memudahkan orang meniaga, tetapi mempersulitkan. Tugas kita adalah mencari jalan dalam kerangka lebih besar, bukan untuk menggunakan kuasa sekadar siasat di kedai-kedai begitu saja, tetapi pemeriksaan itu perlu, tapi yang lebih penting ialah melihat sama ada stok penimbal ataupun ada sorokan yang menyebabkan harga kos meningkat, dan kelemahan pemasaran, kerana masih lagi umpamanya kawasan-kawasan pengeluar sayur dengan harga di pasaran di kota itu jauh berbeza, walaupun kita ada farmer. Ini hal-hal yang harus diperhatikan, dan saya sudah cerita kerana rakan-rakan di Perak ini lebih peka tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Akhirnya saya datang juga untuk mendengar pandangan mereka sebelum saya kemudian membuat keputusan mengumumkan pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Perak. Seperti mana sedia maklum, dalam menghadapi jentera pilihan raya ini, kita buat sedikit penyesuaian, iaitu Timbalan Presiden dan naib-naib Presiden ditugaskan untuk memimpin jentera parti di peringkat negeri. Ini berbeza daripada dulu, di mana kita ambil kira pandangan daripada cabang-cabang dan mengangkat salah seorang dari mereka. Tetapi kali ini saya telah memberikan pandangan kepada mereka. Tumpuan kita adalah pilihan raya. Ya. Walaupun sebelum ini sudah Libuncai mengapalai dalam keadaan transisi dulu, dan sebelum itu sudah Farhash yang menjalankan tugas dengan memuaskan, tetapi sekarang tugasnya berbeza. Tumpuannya sepenuhnya ke arah pilihan raya. Dan untuk itu saya telah mencadangkan dan diterima sebulat suara Saudara Tan Likang sebagai Domo arigato. Masih ada soalan? Kalau tak ada, saya nak ke Pulau Pinang sekarang. Ya. LCS ni macam-macam cerita, rakyat pun keliru, dan yang terbaru Najib pula kata LCS ni DNS berjaya menyelamatkan progres lagi itu. So what do you think? Baik, Datuk Seri Najib bukanlah perawi yang sahih. Kalau nak tanya apa yang dilakukan oleh jawatankuasa Kementerian Pertahanan semasa Datuk Seri Ismail Sabri Menteri Pertahanan. Dia mengeluarkan laporan pada tahun 2020 3 Ogos
Dan dia menyebut jawatankuasa Kementerian Pertahanan yang telah mengenal pasti beberapa kelemahan dan kerusakan dan kelewatan dan salah guna pada ketika itu, dan diberikan 3 option termasuk pembatalan projek. Ini yang saya sebut bahawa Menteri Pertahanan sekarang tak baca apa laporan itu. Baik. Kemudian jawatankuasa kira-kira Public Accounts Committee Parlimen yang juga mengambil pandangan audit forensik. Kalau ingat debat dengan Datuk Seri Najib dulu, yang paling ditakuti ialah audit forensik. Sekarang audit forensik itu menekan dan menghantui mereka. Kerana mengikuti audit forensik itu yang dijelaskan dibayar dan juga. Saya tak peduli siapa salah. Saya nak kenal pasti siapa yang bertanggungjawab mengambil keuntungan, komisen dan kerosakan. Saya bukan datang sini nak pertahankan sesiapa, ya. Tapi Datuk Seri Najib, Menteri Pertahanan, tidak boleh lepas tangan. Sebab itu kita minta SPRM menyegerakan tindakan. Laporan PAC itu diedar kepada ahli Parlimen. Kita baca. Jadi soal yang saya tekankan ini bukan LCS saja. Tiap projek besar, tiap projek mega mesti ada rompakan. Ini apa punya jenis negara yang boleh biarkan perkara ini berlarutan? Ya. Kemudian cara selesai, selamatkan Melayu. Cara selesai, gerakan Melayu. Apa dia? Cara selesai, buang pemimpin Melayu ke China ke India ke Iban ke yang merosakkan negara dengan rompakan ini. Itu pendirian kita. Sorry, kalau soalan PRU, Ya. kita terusi dalam mesyuarat tadi ada memperhatikan keperluan untuk bertanding pada PRU ni, mungkin ada bincang pasal kerusi ke calon ke macam mana? Belum. Kita bincang perkara asas termasuk beberapa kerusi yang dikenal pasti yang akan dibincang di peringkat negeri dan dibincang di peringkat Majlis Presiden yang akan bersidang minggu depan. Jumlahnya belum ditentukan atau Kalau you ada cadangan, saya akan catat. Datuk Seri ada sebut tadi soal harga barang tadi lah, dengan peranan yang dimainkan oleh Pama. Jadi adakah mengatur agensi kerajaan macam Pama ni patut menjalankan peranan berbesar untuk memastikan harga barang ni lebih stabil dan tidak terlalu membebankan rakyat. Ya. Yang disebut oleh Perdana Menteri ini jawatankuasa jihad. Jihad apa kalau jentera kerajaan sendiri tak boleh diperkemaskan untuk bertindak sekarang? Itu bukan saja Pama, LKM, ya. Pertubuhan Peladang, Lembaga Pertubuhan Peladang, ya. Nafas. Jangan dah kira dalam keadaan sekarang untuk kau keuntungan. Apa yang mereka kata kita kritik tak ada cadangan. Siapa kata tidak? Kita kata beras. Mengapa monopoli satu syarikat? Untung ratusan juta. Yang miskin pesawah padi Melayu majoritinya adalah Cina sedikit di sekitar. Masalahnya bukan masalah kau, masalah rompakan, masalah tata kelola atau governance. Saya cadangkan soal kelapa minyak, makan minyak kelapa sawit. Baik. Saya kata syarikat-syarikat yang untung bilion ringgit, pastikan ada kuota 10 dan 15% untuk jualan dalam negeri dengan kadar yang lebih rendah. Ini tak perlu masalah subsidi kerajaan, ya. Kalau syarikat peladang-peladang yang pekebun-pekebun skala kecil untuk 100,000, 200,000 setahun, saya tak mau ganggu mereka, ya. Tapi kalau untungnya 1 bilion, takkanlah tak boleh dia tentukan harga pasaran tempatan, bukan pasaran antarabangsa. Indonesia masa Presiden Jokowi, dia 1 bulan dia haramkan ekspor sama sekali. Itu pandangan dia, saya tidak setuju. Kerana itu akan menjejaskan, ya, pendapatan dan juga perjanjian dengan pembeli dan pembekal. Okey? Baik? Ya. Sebelum ni PKR Perak ada membuat tawaran ke kursi untuk bertanding di Perak, Seminawan Perak. You sendiri fikirnya? Adakah Datuk Seri Dan you fikir je, boleh ya? boleh. Baik, kalau kita boleh, saya akan fikirkan. Satu cadangan yang sedang saya pertimbangkan. Yang di Kamu ni Ambon, ya? Itu di antara cabang yang
diusulkan, belum putusan muktamar. Sekarang kita nak tentukan kursi, nak tentukan jentera. Dan sebab kawan-kawan Port Dickson tu merayu supaya saya kekal di sana, jadi saya kena fikir. Ya. Okay, recently Wadi Anthony Loke said DAP is not ruling out to work with UMNO in the future in the new political landscape. So can get the comment. Well, he discussed with me extensively on the issue. And if you read his statement in the full context, of course he says, number one, we are entering the war, the elections, to win. But in the worst case scenario, then this some of his considerations. Now my position differs slightly. We are entering this elections, which is a major battle in this country, either to save Malaysia or not, or to allow this rot to continue, to condone and tolerate endemic excessive corruption, and for these people to go scot-free and continue robbing the country. If our decision and the rakyat is to have a government that's accountable and transparent, then it is really very critical to ensure that PH win comfortably. We managed to secure good support from the people from 2013, almost 52% of popular vote. 2018, 51%, but majority. Yes, we had performed reasonably well, although there are weaknesses and flaws, because it was led by a person not committed to the reform agenda full. Some of the cabinet members did try their best, but now the situation is precarious. I don't think the country can afford to slide further, which means therefore our appeal to the people, Malays, Chinese, Indians, or Ibans, Kadazans, please save this country and make sure we save from corruption and abuse of power, and propel the economy as a vibrant economy, as we did attempt initially in the 90s, and I think we should go beyond that now. So therefore, the issue of who we will negotiate post-elections, to my mind, does not arise. Okay, Melayu sikit, yang tu sikit. Ini dia tanya tentang pandangan saudara Anthony Loke, kemungkinan ada kerjasama selepas pilihan raya dengan UMNO. Tapi kalau kita baca konteks ucapan dia, dia tak sampai ke situ. Dia nak menang pilihan raya atas nama PH, dan seandainya ada keadaan yang rumit dan gawat begitu, maka dia tidak mau menolak kemungkinan. Tapi jawapan saya, kita nak berdepan dalam pilihan raya ini sebagai satu pasukan yang padu dengan keyakinan untuk menyelamatkan negara dan merayu kepada rakyat teruskan dukungan yang berlaku pada tahun 2013, 2018 dan sekarang apatah lagi, kerana dalam masa singkat sahaja diamanahkan kepada UMNO dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, rompakan berterusan, faham perkauman meningkat kerana nak mengalih pandangan daripada kebobrokan sistem kerajaan ini. Jadi nak halang daripada perbincangan tentang permasalahan rompakan ini, cakap soal selamatkan kaum. Jadi ini Melayu mesti diselamatkan. Melayu diselamatkan macam mana puluh-puluh bilion orang curi ini. Jadi ini bagi saya penting untuk dijelaskan, kita mesti masuk dalam pertarungan ini dan mesti menang dengan bergaya untuk menyelamatkan negara. Dan saya pernah tegaskan di sini, orang yang bercakap soal rasuah dan Melayu ini, cuba lihat keupayaan mereka. Cuba lihat kekayaan mereka, anak-anak mereka, suku sakat mereka.
yang puluh-puluh bilion ringgit. Ya. Jangan tumpu hanya kepada Datuk Seri Najib. Siapa saja yang bicara soal negara, soal kewibawaan, soal integriti, semak kedudukan mereka. Semak kontrak-kontrak yang mereka luluskan semasa mereka berkuasa. Barulah rakyat ada peluang untuk membuat pilihan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.